Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu ini kita akan bincangkan jalan pengiraan untuk muka surat 75 hingga 78. Ya. Minggu lepas awak dah buat, so kita tengok jalan kerjanya betul ke tak betul awak buat. Okey, tengok muka surat 75. Ini mudah je lah kan. Kita sedia maklum kalau dia bersudut tajam begini, kita panggil sudut tegak. Nilai sudut tegak ialah 90 darjah. Okey, soalan A. Can B, berapakah jumlah nilai sudut bagi segitiga itu? Jumlah nilai sudut bermaksud ketiga-tiga ni. Ya, kalau dijumlahkan ketiga-tiga ini, sepatutnya jumlahnya ialah 180 darjah. Awak boleh lihat pada nota. Nota yang cikgu telah beri, segitiga, semua bentuk lah. Semua bentuk poligon, terdapat semua ciri-ciri dia daripada sisi hinggalah jumlah sudut pedalaman. Okey, awak boleh tengok dalam nota. Awak tengok kat sini, segitiga. Dia punya jumlah sudut pedalaman ialah 180 darjah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan C. Pada grid di bawah, lukis sebuah segi empat tepat. Ya. Dia tanya segi empat tepat. So, awak kena lukis segi empat tepat. Bukan segi empat sama ya. Mesti segi empat tepat. Yang mempunyai nilai sudut seperti di soalan A. Maksud sudut dia mestilah mempunyai sudut tegak. Jadi awak lukis saja berapa, tak kira lah panjang berapa, lebar berapa. Tapi pastikan panjang dan lebar dia berbeza. Panjang dan lebar mesti berbeza. Dia punya ukuran sisi. Baru kita boleh dapat segi empat tepat. Okay. Dan jumlah nilai sudut pada segi empat tepat sepatutnya ialah 360 darjah. So, jawapan dia 360 darjah untuk jumlah nilai sudut pada sebuah segi empat tepat. Bermaksud kalau keempat-empat sudut ini kita jumlahkan, kita sepatutnya dapat 360 darjah. Okay, seterusnya soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Raja di bawah menunjukkan beberapa titik pada petak segi empat sama yang sama saiz. Pada raja itu, sambungkan titik-titik dengan titik A, B dan C untuk membentuk sebuah heksagon. So, inilah hasilnya. Sepatutnya kamu menyambungkan titik-titik supaya bila titik-titik ke semua titik ini disambungkan dapat membentuk sebuah heksagon yang mempunyai 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, heksagon mempunyai 6 sisi. So, nyatakan bilangan bucu dan bilangan sudut bagi sebuah heksagon. Rujuk nota heksagon. Dia punya sisi dan juga bucu dia 6. Ya. Jadi bucu dan juga sudut dia juga ada 6. Kalau bucu ni maksudnya yang tajam. Ya, tajam, titik yang tajam bucu. Kalau sudut pula maksudnya daripada tepi ni. Okey. Setiap ini ada berapa sudut. Okay. Sudut yang terdapat pada setiap 6 bucu itu pun mempunyai 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Itu soalan nombor 2. Kita pergi soalan nombor 3 iaitu muka surat 76. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada 3 bahagian. 1, 2, 3, PQR. Hitung luas dalam cm persegi bahagian Q. Kalau kita tengok nota dan juga
pelajaran yang kita dah belajar dalam tajuk luas. Luas sebuah segitiga ialah cara nak kira dia, formula dia ialah 1/2 ataupun setengah darab dengan panjang darab dengan lebar. Ataupun 1/2 darab tapak darab tinggi. Masalahnya sekarang, kalau kita tengok rajah ni, Q ini, bentuk segitiga Q ini, kita tak nampak dia punya ketinggian. Sepatutnya tingginya di sini, dari sini ke sini. Ya, tapaknya sinilah. Okay. So, bentuk segitiga ini tidak boleh diguna pakai untuk formula pengiraan luas segitiga seperti mana yang biasa kita kira. Ya, biasa kita kira bentuk segitiga itu segitiga yang mempunyai sebuah sudut tegak. Okay. Segitiga yang mempunyai sebuah sudut tegak. Contohnya di sini. Okay, sudut tegak. Okay, so segitiga-segitiga yang mempunyai sudut tegak, memang kita mengira luasnya menggunakan formula setengah darab dengan panjang darab dengan lebar. Untuk segitiga ini pun panjang darab lebar. Okay, kita nampak dia punya panjang, kita nampak dia punya lebar. Ataupun kita sebut tapak dan juga tinggi dia, segitiga tu. So, ini tapak dan ini tinggi. Berbeza dengan segitiga Q ini, dia tidak mempunyai sebuah sudut tegak. Ya, jadi kita sukar untuk mengenal pasti ketinggian dia. Jika kita jumpa segitiga yang begini, kita perlu melakukan operasi tolak. Ya, bermaksud kalau awak tengok keseluruhan rajah ini ialah bentuk segi empat tepat. Kita cari dulu luas untuk keseluruhan segi empat tepat ini. Dah dapat luas segi empat tepat, kita akan tolakkan dengan luas P. Kita akan tolak dengan luas segitiga P dan juga tolak lagi sekali dengan luas segitiga R. Jadi, maka yang tinggal ialah luas segitiga Q. So, ayat matematik kita ialah ini. Ya, 30 darab 18 cm ialah luas segi empat tepat. Tolakkan dengan setengah ataupun 1/2 darab panjang darab lebar. Untuk segitiga 30 cm darab 18 cm ni adalah untuk segitiga R. Kemudian kita akan tolak sekali lagi dengan segitiga seterusnya, iaitu segitiga P. Okay, so ini segitiga R, ini segitiga P. Kita tolakkan. So, langkah kerjanya inilah. Selesaikan darab ini. Ya. Dan juga setiap kurungan ini awak selesaikan. Yang ini kita congak je, potong sebenarnya. 2 dengan 30 ni kita boleh kecilkan dengan sifir. 2. So, 30 akan jadi 15. 15 darab 18. Ini jalan kerja 15 darab 18. So, kita dapat hasil dalam kurungan ini ialah 270. Ya. Dan juga tolak sekali lagi dengan segitiga seterusnya. Ini kita guna cara yang sama. Potong menggunakan sifir 2. 16 tinggal 8. So, 18 darab 8. So, 18 darab 8. Kita potong 2 dengan 18. Menggunakan sifir 2. So, 18 tinggal 9. So, akhirnya dalam kurungan ini kita perlu selesaikan 16 cm darab dengan 9 cm. Ini langkah kerjanya. So, lepas kita dah dapat, kita tolakkanlah. Ya, tolak berulang 2 kali. So, awak akan dapat 126 cm persegi, iaitu keluasan bagi segitiga Q ini. Okay. So, seterusnya kita pergi pada soalan keempat. Soalan keempat. Rajah di bawah menunjukkan sebidang tanah yang ditanam dengan sayur dan pokok betik.
Okey, hitung luas dalam meter persegi tanah itu. So, tanah itu berbentuk sebuah segi empat tepat dan juga sebuah segitiga. So, kita menghitung jumlah kedua bentuk ini. Nak mencari jumlah luas, kita kena cari luas segi empat tepat iaitu panjang darab lebar 48 m darab 16 m dan kita tambahkan dengan luas segitiga ini. Luas segitiga ialah 1/2 darab dengan tapak ataupun lebarnya 12 m dan juga ketinggian dia ialah sama dengan sisi bagi segi empat tepat ini iaitu 16 m. So, ayat matematiknya ialah ini. Ini adalah luas segi empat tepat. Yang ini adalah luas segitiga. So, kamu selesaikan jalan kerja di sebelah kanan. Sepatutnya kamu dapat jawapan akhir ialah 864 meter persegi. Okay, soalan B. Pak Harun ingin memagari kebun itu. Dia membayar RM70 semeter bagi dawai pagar yang digunakan. Hitung jumlah harga yang dibayar oleh Pak Harun. Okay, dia nak memagari kebun itu. So, keseluruhan kebun itu dia akan pagar. Jadi, maksudnya, kalau secara keseluruhannya, kamu boleh lihat dia seperti ini. Ya, pagar itu mewakili sisi-sisi luar. Ya, bermaksud kesemua jumlah perimeter. Kesemua jumlah sisi perimeter ialah panjang pagar ataupun dawai yang diperlukan untuk memagari keseluruhan kawasan ini. Jadi kita tengok satu-satu sisi. Sepatutnya kalau kita mula kat sini, kita akan dapat dari sisi sini ke sisi sini ialah 48 m. Kemudian kita jumlahkan dengan sisi yang ini 20 m. Seterusnya kita jalan ke sini 12 m dan bagi sisi yang ini ya, ada pintu kayu ni, maksudnya dia sediakan satu bahagian untuk laluan masuk, iaitu di pintu kayu. Laluan masuk di pintu kayu ini dia dah letak sebanyak 3 meter dia punya panjang. Maksudnya bila dah ada pintu kayu, tak perlulah kita nak pagar pula lagi pintu kayu tu. Sebab kalau kita pagar pintu kayu tu, macam mana kita nak masuk? Walaupun ada pintu, tapi di depan pintu tu ada pagar. Sebab itulah untuk sisi yang depan ini, jumlahnya walaupun 48, kita kena tolakkan dengan 3 meter. Kerana kita tidak menggunakan 3 meter dawai untuk menutup pintu kayu ini. Ya. So, pintu kayu ini tidak dipagari. Jadi maksudnya sisi yang ini pula, dari sini ke sini, dawai yang digunakan bukan 48 tetapi hanya 45 meter. Okay. So, dari sini ke sini 45 meter dan dari sini ke sini jumpa pada tempat kita mula tadi 16 meter. Jadi, keseluruhannya ialah berapa? Okay. Keseluruhannya ialah perimeter pagar ni tadi. Tadi yang saya sebut. So, perimeter pagar jumlahnya ialah 141 meter. Jadi, jika dia memerlukan 141 meter dawai, berapakah bayaran yang perlu diberikan? Ya. Jadi, ayat matematiknya ialah 141 meter darab RM70. Sebab dalam soalan tadi dia dah sebut RM70 untuk setiap meter, untuk semeter. Maknanya 1 meter dia perlu bayar sebanyak RM70. Jadi kalau ada 141 meter, sebab itu ayat matematik kita begini. Dan awak tunjukkan jalan kerja. Okay.
tunjukkan jalan kerja. Ini operasi darab untuk menyelesaikan ayat matematik. So, sepatutnya jawapan akhir awak ialah RM9,870. Okey. Seterusnya kita pergi soalan 5 iaitu yang terdapat pada muka surat 77. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Perimeter segi empat tepat itu ialah 32 cm. Bermaksud, perimeter ini kan jumlah kesemua sisi luar. Jadi jumlah kesemua sisi luar dia ialah 32 cm. Bermaksud semua keempat-empat sisi ni kalau kita tambahkan, jumlahnya ialah 32 cm. So, apakah permintaan soalan ini? Apa yang diminta kita kira? Hitung panjang dalam cm bagi segi empat tepat itu. Maknanya dia minta kita kira sisi panjang. Okey. Maknanya dia nak tahu satu sisi panjang ini berapa. Jadi, ayat matematik kita ialah 32 tolak 8. So, tambahkan sini ada tertinggal unit cm. So, letakkan unit cm. Dan juga operasi di antaranya ialah bahagi. Okey, kenapa kita kena bagi? Okay, cikgu terangkan. 32 ini adalah jumlah panjang semua perimeter. Kita tolakkan dua sisi lebar ini, 4 tambah 4, 8. So, baki dia ini adalah milik kedua-dua sisi panjang ini. Soalan minta satu saja sisi panjang. Sebab itu kita kena bahagi 2. So, sebelah kanan macam biasalah jalan kerja. Okey, 24 bagi 2 kita guna cara cepat, cara potong pecahan dan jawapan akhir kita ialah 12 cm. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan B. Soalan B, pada grid di bawah, lukis sebuah segi empat sama. So, awak diminta untuk melukis sebuah segi empat sama. Okay. Sebuah segi empat sama yang mempunyai perimeter yang sama seperti rajah di atas. Jadi, rajah tadi perimeternya ialah 32 cm. Bermaksud, segi empat sama yang awak lukis ini, jumlah perimeter dia pun mesti sama, iaitu 32 cm juga. Jadi, masa awak membentuk segi empat sama, kita kena pastikan panjang dan lebar dia mestilah sama. Jadi, sebab itulah jawapan dia, panjang dia 8 cm dan lebar dia juga 8 cm. 8 darab 4 keempat-empat sisi ini, kita akan dapat 32 cm. Jadi, samalah perimeter, ukuran perimeternya dengan dengan rajah yang diberi pada soalan ini. Okey. Ini senang je kan? So, kita teruskan dengan soalan nombor 6. Raja di bawah menunjukkan sebuah kubot yang dibina oleh Rina. Luas tapak kubot itu ialah 40 cm persegi. Okey, kalau awak nampak persegi dan juga telah disebut dalam soalan itu adalah luas. Bermaksud tapak dia iaitu di sebelah bawah ini, dia telah darabkan panjang dan juga lebar. Panjang darab lebar adalah ukuran untuk luas. Ya. Jadi, dia dah tolong darabkan 40 cm persegi. Jadi, bagaimana untuk kita menghitung isi padu kubot itu? Pada asalnya, formula untuk mengira isi padu kubot ialah
Panjang darab lebar darab tinggi. Tetapi apabila panjang dan lebar telah dikira, iaitu telah diletakkan dalam ukuran luas, awak terus ambil aja panjang darab lebar, terus darabkan dengan 8 cm. Sebab itu ayat matematik kita begini. So kat sini dalam 40 cm persegi ni sebenarnya adalah ukuran panjang darab lebar. So kita tinggal darabkan dengan tinggi, iaitu 8 cm. So awak congak saja dan jawapan dia 320 cm padu. Okey. Dan soalan B, nyatakan panjang dan lebar yang mungkin bagi kubot yang dibina oleh Rina. So panjangnya 8 cm dan lebarnya 5 cm. Bermakna di sini 8 cm dan sini 5 cm. Kerana apa kita pilih jawapan begini? Kerana apabila 8 darab 5, kita akan dapat 40 cm persegi. Okey, kita tengok pilihan-pilihan. Apakah pilihan-pilihan ukuran panjang dan lebar yang menghasilkan 40 cm persegi? Antaranya ialah 10 darab 4, kita dapat 40 cm persegi. 20 darab 2 pun kita akan dapat 40 cm persegi dan juga 8 darab 5. Tetapi antara tiga pilihan ini, kenapa saya pilih 8 dan 5? Okey, kalau kita perhatikan bentuk pada rajah, kalau kita tengok panjang sisi untuk sisi panjang dan lebar, dia tidak berbeza sangat. Kita nampak panjangnya adalah lebih sedikit daripada lebar. Jadi kalau kita nak pilih dua ukuran ini, dia nampak macam tak logik. Lebih-lebih lagi kalau kita pilih panjang dia 20 dan lebar dia 2. Kalau 2 ni patutnya dia punya panjang sisi untuk sisi lebar ni patutnya lebih kecil saja kan. Jadi maksudnya kat sini ukuran untuk 10 darab 4 dan juga 20 darab 2 ini tidak berapa sesuai. Kalau kita tengok ukuran, dia punya sisi panjang dan lebar. So, yang sesuai kita gunakan 8 darab 5. Ya. Sebab dia tak nampak ketara sangat. Sebab tu kita pilih 8 dan juga 5 cm. Okey, cikgu harap kamu faham. So, kita pergi soalan pada muka surat terakhir, iaitu muka surat 78. Raja di bawah menunjukkan sebuah kubus yang dibentuk oleh Zaidi. Okey, lengkapkan jadual berdasarkan kubus itu. Ini mudah je lah. Tepi ini bermaksud sisi. Ada berapa sisi semua untuk bentuk kubus? Okey, sisi dia dari sini ke sini 1, 2, 3, 4. Pada permukaan atas dia ada 4, permukaan bawah yang ini ada 4. Kiri dan kanan, depan dan belakang pun sama juga. Sebab itu keseluruhannya ada 12. Dan bucu ada 8. Ini adalah fakta yang mudah lah, yang biasa kita jumpa. Ya, dalam nota pun ada. Sepatutnya kamu dah sedia maklum. Okey, 12 dan juga 8 jawapannya. Okey, seterusnya. Alif ingin membentuk rangka sebuah kubus. Rangka itu mempunyai tepi 50% lebih panjang daripada tepi kubus yang dibina oleh Zaidi. Yang dibina oleh Zaidi yang ini. Ya, Ali nak bina kubus yang sama juga. Bezanya, sisi bagi kubus Ali itu dia lebih panjang sedikit berbanding Zaidi. Kalau Zaidi 6 cm, Alif punya dia lebih sebanyak 50%. So, pertama kita kena hitung dulu panjang sisi yang baru. Okey. Baru kita boleh selesaikan soalan. Tapi kita baca dulu soalan apa dia nak seterusnya ni. Alif mempunyai 1 meter dawai. Adakah dawai itu mencukupi untuk membuat rangka itu? Buktikan. So, pertama kita kena mencari panjang sisi baru yang akan dibentuk oleh Alif.
Bermaksud setiap satu sisi kubus alif itu berapa panjangnya. So, 50% bersamaan dengan 50% lah. Kalau awak jumpa 50%, sepatutnya kamu dah faham 50% tu mewakili pecahan 1/2. Jadi, pengiraan untuk sisi baharu alif ini ialah 1/2 separuh daripada 6 cm. Ya. Sebab itu ukuran ataupun pengiraannya saya letakkan dalam kurungan ini. Ya, 50% lebih itu berapa? Itulah pengiraan dalam kurungan ini. 50% lebih bermaksud 50% lebih itu maksudnya operasi tambah. Jadi 1/2 darab 6 cm kena tambahkan dengan sisi yang asal. Jadi lebih dia ini ialah potong pakai sifar 2, lebih 50% itu maksudnya dia lebih sebanyak 3 cm. So kalau potong, kalau kita potong di sini menggunakan sifar 2. So di sini tinggal 1 dan di sini 3. Jadi bermaksud 50% yang dalam kurungan ini ialah 3 cm. Bermaksud sisi kubus alif adalah 3 cm lebih daripada sisi kubus bagi Zaidi. Ya. So sisi baru kita dapat 9 cm. So kita tengok adakah mencukupi. Kalau alif hanya ada 1 meter dawai, panjang 1 meter, dia ada panjang sebanyak 1 meter dawai. 1 meter ni ukuran, kalau kita tukar kepada unit cm, dia adalah 100 cm kan. Jadi kita tengok, cukup ke tak cukup. Awak dah tahu setiap sebuah kubus, jumlah tepinya, maksudnya jumlah sisinya ialah ada 12. Okey, jadi setiap sisi itu ukurannya 9 cm. Jadi 12 sisi darab 9 cm, kita dapat 108 cm. Ini congak ajalah. 2 darab 9, 18. So 1 darab 9 tambah 1, sebab tu jadi 10. Sini awak congak saja. Jadi sepatutnya alif memerlukan 108 cm untuk membentuk rangka kubus dia. Tetapi dia hanya ada 100 cm. Jadi kita punya penilaian ialah dawai itu tidak mencukupi. Okey, jadi kesimpulannya ialah kita alif tidak cukup ya. Dawainya tidak mencukupi. Kerana dia perlukan 108 cm, dia hanya ada 100 cm. Okey, dia hanya ada alif mempunyai 1 meter dawai sahaja. Sebab itu jawapannya kita letakkan tidak mencukupi. Okey. Siap dah soalan nombor 7. Kita pergi pada soalan terakhir pada minggu ini, iaitu nombor 8. Raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid P. Ini kuboid P. Kubus Q dikeluarkan daripada kuboid P itu. So, kubus ini maksudnya, kalau kubus kita sedia maklum, bermakna semua sisinya mesti panjang sama 3 cm. Ya, atas, bawah, tepi, kiri, kanan, semua sisinya panjangnya ialah 3 cm. Yang ini pula sisi-sisi bagi kubus P. So, dia punya panjang 5 cm, lebarnya 10 cm dan tingginya 3 cm. So, apa yang soalan minta? Soalan minta kira, hitung isi padu dalam cm padu bahagian kuboid yang tinggal. Ya. Apabila kubus Q dikeluarkan, apakah isi padu baru bagi kuboid P? Bermaksud kita kena mengira isi padu asal dahulu, isi padu keseluruhan P yang asal, tolakkan dengan isi padu kubus yang kita keluarkan. So, ini isi padu asal, 5 darab 10 darab 3, 5, 10, 3. Dan ini pula isi padu
untuk kubus tadi. 3 darab 3 darab 3. Panjang darab lebar darab tinggi kubus. So, akhirnya kita dapat, yang ni congak je lah. 5 darab 10, 50 darab 3, 150. Kamu congak saja. Dan tunjukkan bentuk lazim tolak. Dan jawapan akhir kita ialah 123 cm padu. Mudah saja soalan yang terakhir ni sebenarnya. Soalan yang terakhir, untuk nombor 8 ini di bahagian B. Hitung jumlah luas permukaan dalam cm persegi bagi kubus Q. Dia nak jumlah luas permukaan untuk kubus Q. Bermaksud ada berapa permukaan pada sebuah kubus. Kita kena fahamkan tu dulu. Sebuah kubus mempunyai 6 permukaan, iaitu atas, bawah, depan, belakang, kiri dan kanan. Sebab itu ayat matematik kita begini. Dia ada 6 permukaan. Setiap permukaan luasnya ialah 9 cm persegi. Macam mana kita dapatkan luas untuk satu permukaan? Di sini. Sebelah kanan tunjukkan bagaimana kamu mengenal pasti luas bagi satu permukaan. Setiap sisi kubus itu ialah 3 cm kan? Jadi nak cari luas mestilah panjang darab lebar. Kerana bentuk dia adalah bentuk segi 4. Setiap permukaan bentuknya adalah segi 4 sama. Cara nak kira luas segi 4 sama ialah panjang darab lebar. Sebab itulah 3 cm darab 3 cm. Dan menjadikan jumlah luas satu permukaan ialah 9 cm persegi. So, kita dapat ayat matematik kita begini. Dan ini congak saja. Jawapan akhir kita ialah 54 cm persegi. Okey, itu saja perbincangan soalan untuk minggu ini sehingga muka surat 78. So, tugasan awak yang baru ialah untuk tugasan baharu, cikgu minta awak buat soalan. Kita dah masuk tajuk baru iaitu unit 9. Unit 9 bertajuk koordinat. Unit 9 bertajuk koordinat. Cikgu minta awak buat muka surat 79 hingga muka surat 82. Kita akan bincangkan semua muka surat ini pada kelas minggu hadapan. Cuba buat. Cuba kalau tak faham boleh tengok buku teks dulu, semak nota, ataupun kalau dah rujuk semua bahan itu masih lagi tak boleh nak jawab, awak tinggalkan dahulu yang mana yang susah tu. Kita akan bincangkan bersama-sama pada kelas minggu hadapan. Okey, itu saja kelas untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.